Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali, asal sekali boleh ke tak boleh beranak kat rumah. Begitu. Kalau Prof tadi sebut beliau sendiri lahir di rumah oleh bidan kampung, kita nampak itu hebat. Sebenarnya ada yang jauh lebih hebat tanpa bidan, iaitu Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam melahirkan Nabi Isa AS tanpa bidan, dan ianya dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا. Ayat selepas itu Allah ceritakan tentang Sayyidah Maryam alaihissalam. Allah SWT cerita, وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. Dalam banyak ayat Allah kisahkan, maknanya pertama sekali, Al-Quran tidak pernah menyuruh kepada, ini asas, jangan keluar dewan sebelum mana habis cakap. Al-Quran tidak memerintahkan kepada kita semua melahirkan anak di hospital. Tidak ada langsung perkataan mustashfa dalam Al-Quran. Sekali-kali tidak ada. Perkataan tabib pun tidak ada. Jadi di mana doktor-doktor kemudian kesihatan keluarkan hukum boleh pergi hospital, kena pergi hospital? Tak ada. Bahkan Al-Quran menyebutkan Sayyidah Maryam melahirkan anak tanpa doktor, tanpa bidan. Bahkan Sayyidah Maryam bila mana nak melahirkan anak dalam keadaan mengerang kesakitan, Allah menyatakan وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. Gegarkanlah, goyangkanlah pokok kurma yang tepi. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. Akan jatuh rutab ni kurma basah, jatuh untuk engkau makan dan boleh melahirkan anak dengan ada tenaga dan sebagainya. Seorang wanita sedang mengandung, orang mengandung ni lemak sebab banyak guna tenaga. Tetapi Al-Quran mengatakan kepada Sayyidah Maryam, goyangkan pokok kurma. Tahu pokok kurma tak? Macam pokok sawit sebiji. Macam mana perempuan lemah mengandung seorang-seorang, tak ada bidan, lepas tu nak goyangkan pokok kurma? Itu bayangan. Wahuzzi, goyangkan, jatuh pokok kurma. Baik. Jadi maknanya di sini, pertama sekali semua kena faham kita bukan Sayyidah Maryam. Jadi kita memerlukan kepada bidan. Yang Sayyidah Maryam tidak memerlukan kepada bidan. Yang kita kalau sepak pokok kurma dan pokok sawit pun takkan bergerak. Okey, selesai kat situ. Jadi untuk mengkiaskan dengan itu tidak boleh buat. Yang keduanya, Sayyidah Maryam turun kepada malaikat Jibril. Kita malaikat siapa turun kepada kita? Macam boleh. Jadi kalaulah Awani, Amani dan siapa ini menggunakan hujah ini, maka hujahnya akan datang. Boleh. Kita pertama sekali, kita semua bukannya Sayyidah Maryam. Akhwat lah yang bukan, ya akhwat. Jadi mereka asalnya tidak ada arahan untuk seorang pergi ke hospital. Pertama. Yang keduanya, lahir di mana tidak disebutkan. Sayyidah Maryam lahir bawah pokok kurma. Kalau di rumah lebih baik. Faham tak? Kalau kita kat rumah tu maknanya, baik lagi lah daripada bawa pokok kurma. Bawa pokok kurma, goyang pokok kurma, kita goyangkan dinding, goyangkan nasi, kan? Mari ada dapur boleh masak. Ini bawa pokok kurma. Bawa pokok kurma. Allah sebut, tahtaki alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Allah menjalankan ayat dua. Semua disediakan. Cuma persoalannya kita bukan nak memiliki karamah seperti Sayyidah Maryam. Kita goyangkan dinding, goyangkan pintu pun takkan keluar buah seperti itu. Baik, itu sepenggal yang pertama sekali. Jadi Ustaz, kalau begitu, arahan tidak ada dalam Al-Quran berkali untuk perintah pergi ke klinik, hospital, ataupun di rumah pun ada. Kan? Baik. Cuma Allah SWT menyatakan dalam Al-Quran berkali, ayat ini bersifat umum. Allah menyatakan, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli andai kamu tidak mengetahui. Baik, daripada sini, ahli yang melahirkan dan menguruskan obstetrik, melahirkan anak ini, ahlinya tempatnya berada di hospital. Ahlinya tempatnya berada di hospital. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun.
maka ahli untuk melahirkan anak tempatnya ada di hospital atau di klinik atau tempat sebagainya lah. Tapi kita tak katakan mesti hospital. Kerana apa? Kita menyatakan setiap tempat yang padanya memang memiliki keahlian untuk menyambut baik dan memiliki kemampuan dan keilmuan pada perkara itu, mereka masuk kepada ahli zikr. Zikr ini tak sebut sebagai ulama Islam sahaja, tidak. Al-Quran menggunakan pernyataan yang begitu umum untuk dia boleh istifadah oleh setiap zaman, setiap masa dan setiap manusia. Ahli zikr in kuntum la ta'lamun. Maka kalau kamu bukan dalam bidang obstetrik melahirkan anak yang sedangkan ada ahlinya, maka kena pergi kepada ahlinya. Boleh? Okey, itu asal hukum. Pertama, asal hukum wajib tak hospital, tak wajib. Kena tak kena. Tak kena. Tetapi Islam menyuruh kepada kita, pergilah kepada ahli dalam bidangnya. Ahli dalam bidangnya, andai kamu tidak mengetahui perkara itu. Jadi anak walaupun belajar, contoh kita belajar kat Mesir apa semua, isteri nak bersalin, kena di hospital sebab ahlinya bukan kita, bukan jiran kita. Okey, selesai. Itu satu asas. Yang kedua, lahir di mana tempat pun, ia anak kelahiran juga. Cuma Islam ada satu kaedah yang disebutkan oleh syarah, iaitu yang syariah akan belajar disebut sebagai saddul zara'i. Pertama sekali, Islam menutup segala pintu yang boleh mencampakkan manusia kepada kemudaratan. Islam tutup. Allah menyatakan dalam Al-Quran Al-Karim dalam surah Al-Baqarah, "A'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu." Wa la tulqu, jangan kamu semua mencampakkan diri kamu kepada bahaya kebinasaan. Baik. Kalau kita bersalin di rumah sendirian, mungkin dengan bantuan beberapa orang yang tidak pakar, lahir, andai ianya boleh mencampakkan pesakit itu kepada mudarat ataupun bahaya, maka Islam menegah dan melarang. Satu. Yang kedua, Nabi SAW menyatakan dalam hadis ini, la darar wa la dirar. Tidak boleh melakukan kemudaratan dan tidak boleh memudaratkan walaupun diri sendiri. Jangan memudaratkan. Andai macam disebutkan oleh Prof tadi, mungkin kemungkinan lahir begitu berlakunya perdarahan boleh menyebabkan mudarat. Maka Islam melarang dan menghalang dan tidak membenarkan apa-apa perbuatan yang boleh memudaratkan diri sendiri. Antara buktinya adalah Islam mengharamkan arak. Kerana ia boleh menghilangkan kewarasan akal, mendatangkan penyakit. Maka Islam dari awal, bukan Islam kata kalau mau kalau tadi, okey, bukan pada minum mabuk haram, tak. Minum itu sendiri tidak boleh. Sebab orang yang kalau dah biasa minum, dah tak mabuk dah. Maknanya adakah haram ketika dia mabuk saja? Tidak. Haram itu walaupun tidak memabukkan dia telah menjadi haram. Faham tak? Maka sampai kepada perkara yang memudaratkan diri ataupun orang lain, itu adalah diharamkan oleh syarak. Apatah lagi ianya boleh bawa kepada maut kepada si ibu. Faham? Jadi itu perkara yang membuka kepada kemudaratan dilarang oleh syariat. Tetapi Ustaz, banyak tetapi. Memang begitu. Kita nak katakan Islam pertama tak suruh pergi hospital, tetapi tempat untuk mereka melakukan ahli takhasus pengkhususannya adalah di situ. Dan untuk itu kena di sana. Faham? Andai, tetapi kalau berlaku begini, contoh tak silap di Belanda ataupun di negara mana yang nurse-nurse yang datang itu cukup dengan semua alat kelengkapan. Anda sempat baca beberapa artikel, cukup segala kelengkapan. Dia datang tu dengan semua alat-alat banyak. Maknanya dia boleh keluar situ, andai contohnya berlaku pendarahan, dia boleh buat dengan semua alat yang ada. Maka kat situ hospital tak payah pergi. Faham tak? Jadi yang sebut di awal tadi, dia punya elak bukannya hospital atau klinik atau bidan. Dia punya pemahamannya, seandainya suatu tempat yang ada padanya mencukupi untuk menyelamatkan ataupun dari sudut usahanya seorang manusia, ia dah cukup dah. Kalau berlaku ini, ada alatnya, ada cukup dan sebagainya, maka dah selesai. Tidak ada larangan dah. Tetapi andai
dia mengambil suatu benda yang belum yakin akan selamat dan dia cuba mencampakkan dia kepada bahaya mungkin tidak selamat, maka Islam melarang keras perkara ini. Islam melarang keras memudaratkan diri. Maka di situ anda boleh simpulkan bahawa perkara yang pertama sekali adalah seorang yang nak bersalin, tempat yang memiliki ahli pakar dan takhasus yang disebutkan Al-Quran sebagai ahli zikr adalah pada tempatnya kena pergi. Tetapi kalau di tempat sendiri telah pun ada pakar, contoh suaminya sendiri adalah pakar ONG, apa saja dekat rumah, alat semua dekat rumah siap, dekat dalam stor, boleh keluarkan, tutup masalah. Ada masalah ni boleh tutup dengan cepat. Maka apa? Sama je kalau di rumah dan di hospital sama je. Beza cuma di hospital ada lift naik ke atas, turun bawah. Orang yang sama, alat yang sama, maka dia tidak ada hukum wajib ke hospital. Faham tak? Andai kalau di rumah diyakini ianya lengkap dan sesuai, kalau ada masalah boleh buat gini, kalau ada masalah gini diselesaikan dengan cukup alat dan pakarnya, ahlan masalah di rumah. Tetapi andai ianya boleh membawa kepada bahaya dan kemudaratan, maka ketika itu dilarang oleh syarak untuk buat di tempat yang padanya ada mudarat. Boleh faham tak? Jadi kita tak nak terlalu syadid dalam menyatakan mesti kena ke hospital, kalau di rumah haram hukumnya kerana mudarat. Tidak juga. Ataupun mesti kena kat rumah sebab Sayyidah Maryam sendiri pun tak ada hospital. Kita kata pun tidak juga. Kita kata andai tempat yang untuk dilahirkan dan melahirkan itu andai terdedah kepada mudarat, maka dia wajib pergi kepada ahli takhasus yang pakar untuk menyelesaikan masalah. Tetapi andai diyakini di rumah cukup dah. Ingat, diyakini, bukan ihtimal. Bukan masih ya kot, boleh kot, tak boleh kot. Tiba-tiba ada masalah, maka dia menanggung segala masalah tadi dan mudarat yang dilakukan. Boleh faham tak? Jadi itu sekadarnya. Kalau ada soalan tak faham boleh tanya. Wallahu a'lam. Okey, saya tambah sikit mengenai hujah agama. Apa yang menariknya, golongan Amani ini, kalau kita baca dalam blog dia, mereka menggunakan hujah tu, Ustaz. Tapi dia orang menggunakan hujah seperti itu yang Sayyidina Maryam tadi juga disebut di dalam blog grup Amani ini. Maka dengan kisah Sayyidina Maryam inilah mereka menjadi alasan untuk mereka lahirkan anak tanpa ada apa-apa medical intervention. Jadi saya harap memang kalian sudah dapat poin-poin Ustaz Syaf ini supaya kita counter balik golongan Amani ini, supaya orang faham macam mana sebenarnya Sayyidina Maryam ini kisah tu tanpa menggunakan alasan-alasan untuk terus bersalin di rumah. Okey, baik. Dan yang paling best tadi, mereka-mereka yang lahir di rumah ni, apabila telah berlaku complication seperti perineal tear, 3rd degree, 4th degree, mereka kata mana? Agak-agak hospital. Nak ceritanya betapa orang tahu je medical intervention ni penting, tetapi selepas dan nak mati. Jadi saya minta maaf, bila kita belajar obstetrik and gynecology ni, kita tahu, kita faham. Bila kita baca orang punya komen, kita rasa marah, kita rasa macam macam tu lah. Kita tahu benda tu, tapi orang tak faham. Jadi berbalik bagi saya tadi, bila dah berlaku complication macam tu, maka diorang pergi di hospital, diorang minta intervention. Dan yang menarik apa yang saya baca dalam Dr. Syarullah ni, okey, dia berhadapan dengan seorang patient yang home birth, dan pada waktu tu berlaku perineal tear 3rd degree, dan dia minta, okey, saya nak suture ni, saya tak ada anestesia. Oh, tak nak, ada tahu sakit dia. Dan akhirnya guna juga medical intervention. Dan yang pada siapa? Dia yang maju. Okey, baik. Seterusnya kita teruskan dengan Q&A. Kalau boleh, saya galakkan untuk banyak tanya sebab kita banyak masa lagi, dalam lebih kurang setengah jam. Jadi kalau boleh banyakkan tanya, insyaAllah kita ada beberapa pakar yang sangat hebat dalam bidang masing-masing, diorang boleh jawab insyaAllah. Saya dah kira ada soalan yang pertama ni, insyaAllah. Kita kan soalan. Syed, kamu dari Syed. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Prof. Syukri. Saya ada beberapa soalan kepada Prof lah. Soalan yang pertama, kalau tengok kat Cairo, saya daripada Cairo.
tahun 5 kita orang belajar ONG lah, dan alhamdulillah baru habis ONG baru ni. Dan sebenarnya saya lihat sebab kat Cairo ni tak ada satu ketapan untuk kita masuk labor room. Jadi saya nak tanya pendapat lah secara pengalaman Prof. Adakah sebenarnya pelajar tahun 5 atau pelajar yang sedang mengikuti round ONG ni, dia sebenarnya satu keperluan yang sampai menjadi darurat untuk dia tengok proses labor room, dan sekaligus dia tengok aurat besar pasien perempuan ni. Maksudnya adakah sampai, kalau macam HO tadi Ustaz cakap HO memang dia dah proses latihan, tapi kalau sebelum pre-clinical dia belum lagi. Maksudnya, tapi kalau yang sedang menjalani round ONG ni sebenarnya dia masih lagi ada grade lah. Maksudnya adakah misalnya satu keperluan itu betul darurat yang bolehkan kita tengok. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah saya ada satu pendapat untuk kita menyatukan kaedah salinan tradisional yang dipopularkan oleh bidan lah. Maksudnya tradisional Melayu diasimilasikan atau disatukan dengan kaedah konvensional yang kita pakai sekarang. Apa pendapat doktor dengan penyatuan dua ni untuk mengatasi masalah kekurangan obstetrician perempuan? Maksudnya kan kalau Melayu, etika Melayu, etika Islam kan, Melayu tradisional kan, bidan itu sendiri sebenarnya adalah perempuan yang mengendalikan proses kelahiran, bukanlah seseorang. Maksudnya bidan sendiri menunjuk pada perempuan. Jadi satu macam IR kita katakan bidan lelaki, saya macam perempuan lelaki pula. Macam tak kena mengikut etika Melayu kita yang kita pakai sekarang. Lepas tu yang ketiga soalan, apakah sebenarnya langkah-langkah yang kerajaan Malaysia ataupun Kementerian Kesihatan sedang ambil untuk atasi masalah kekurangan pakar obstetrician perempuan lah. Maksudnya kalau gynecist kan dia memang sakit-sakit tertentu, tapi kalau pakar sakit bersalin ni, pakar bersalin ni memang dia akan tengok atau dia akan conduct proses labor yang maksudnya dia tak ada satu syubhah yang dia akan ataupun dia tidak akan tengok apa aurat perempuan ni. Maksudnya dia akan tengok. Maksudnya kalau kita jadi doktor, kita ada dua kemungkinan, sama ada kita tengok aurat ataupun kita tak tengok aurat. Tapi kalau kita once dah masuk dalam obstetrician, kita mesti tengok lah maksudnya. Maksudnya kita dah mendedahkan kita pada satu aurat lah. Tadi soalan yang tadi, apakah sebenarnya kerajaan Malaysia dah buat lah. Sebab saya percaya proses untuk menyelesaikan masalah ni dia kena buat. Maknanya kita tak boleh selamanya berada dalam satu keadaan darurat yang kita jadikan sebagai alasan untuk kita bersenang-senang lah. Kita mesti ada satu langkah penyelesaian. Itu 3 soalan. Ustaz Syafiq. Tak apa. Terima kasih. Terima kasih. Soalan-soalan yang baik. Yang pertama, sebagai pelajar perubatan yang berposting ONG, ada satu keperluan untuk ke bilik salin melihat proses kelahiran dan juga mengurus atau conduct dari proses negeri. Kali itu adalah satu kemahiran yang perlu dipelajari. Dalam tempoh mungkin posting 5 minggu, kalau kat USM 5 minggu tempat 6 minggu tahun 5 yang perlu dilalui dalam posting obstetrik dan juga endokrinologi. Kalau mungkin di Alexandria ni lain sikit. Bagaimanapun posting itu untuk memahirkan dan untuk mendedahkan seorang penuntut itu pada proses kelahiran dan cara-cara untuk merawatnya juga. Jadi bila dia dah grad dan jadi houseman, dia akan recall balik apa yang pelajari, kerana tempoh houseman dia posting cuma 4 bulan. Apa nak belajar sangat kalau orang tu dengan zero, dengan kosong, pengguna belajar houseman itu, dia akan kena extend. Extend dari 4 bulan, extend 4 bulan pula. Tak habis-habis lah. Dan bila kita dah kena extend, kita moralkan tubuhnya. So kalau kita pergi dengan persediaan yang ada pada masa kita pelajar lagi, kita dah tahu dah gini nak conduct dia, dan ini masalah dia, dan ini ada rawatan dia. Bila kita jadi houseman, dia life kehidupan houseman betul-betul berlainan. Kita student, kita ambil 1 jam
nak berhadap dengan sakit apa, right? Lepas tu nak ini pun satu hari nak tinggal pun tak apa. Tapi bila kita sebagai doktor pelatih, right? Kita mungkin ada 5 sakit menunggu untuk kita kelas itu. Jadi kita kena cepat. Jadi kalau kita dah tak cukup pembelajaran atau pengalaman di masa ini, kita akan terbeban, kita akan stres. Orang lain dah habis balik, kita tak boleh balik. Right? Pasal kita tak habis lagi sakit nak tengok. Ya tu asyik kena marah dengan senior. Dan macam-macam akan jadilah. Kita akan slip shot, tinggal yang tu, tinggal yang ni. Yang tu ya, bila bye-bye at the end of posting announcement, tengok kalau masalah-masalah yang ini kena extend. Yang satu itu tepuk soalan pertama. Okey. Right, soalan yang kedua. Oh, gabungkan. Alright. Okey. Pada peringkat mula-mula dulu, kerajaan memang cuba melatihkan bidang-bidang kampung yang mana tak mahu dia duduk di pendalaman Sabah Sarawak ini. Latihkan dia, bagi latihan dan juga ubat-ubat yang mudah-mudah sudah dibagi supaya dia boleh rawat kat rumah dan mengenal pasti apa masalah-masalah yang perlu kalau timbul masalah ni terus rujuk ke hospital. Memang ada macam itu. Tapi ini dia mungkin bidang kampung dia tak rasa ada lah. Dia bidang kampung je. So yang jadi bidang kampung lama-lama face out, hilang. Iaitu saya rasanya timbul Bisdola, Amani pun ini satu gerakan yang rasa dia boleh buat duit. Right? Dia tak ada pengalaman klinikal, tapi dia boleh memberi dorongan, right? Dorongan dan cara-cara nasihat, bosok badan ke pelak peluk ke apa semua, jadi peneman masa ini. Dan dia dapati bukan saja daulah ni, kalau kita bawa siapa yang lain dalam bilik salin juga, dan bilik salin meneman dia, kadar penahan sakit dia lebih tinggi, tak perlu ubat sangat. Dan dia boleh melalui proses itu lebih mudah. Iaitu USM adalah satu hospital yang benar suami masuk. Siapa nak salin, nak suami dia masuk, boleh pergi USM. Terus itu, tapi masalah tengah suami yang masuk, bukan nak tolong belakang. Duduk sejak keluar isap ukur. Right? Dan dulu satu peringkat yang mula-mula kita tak ada board, kita curtain. Masalah dia nak tengok orang sebelah. So satu masalah juga, bukan duduk pada ini. Yang ketiga, kalau kita suruh dia duduk situ masa kita kelahiran, dia baru tengok, oh inilah proses terhadap. Dia sendiri pensak. Satu ketika kita berhentikan, pasal kena jaga dia pula. Tapi sekarang ni, pasal kita nakkan hubungan ini supaya dia dapat merasai kesengsaraan. Kesengsaraan lah kan. Satu orang itu ada satu kenikmatan salin kan. Dan suami isteri dia salin, kita suruh duduk kat situ. Menantu saya dekat situ sampai kelahiran. Saya suruh duduk kat situ. Tak apa. Right? So, macam itulah. So, dengan kehadiran orang kedua di samping suami dia juga untuk belakang tu bagi kearifan, dia memang membantukan proses kehadiran. Itu dia soalan yang kedua. Langkah kerajaan. Okey. Untuk menambahkan bidan, satu bidan, sekarang ni kerajaan menambahkan dia nurse ni dia ramai. Satu yang sepentingnya nurse yang ada post basic dalam bidan. So dia yang tahu cara proses kelahiran. Ini kerajaan meningkatkan nombor jumlah dia dan juga dengan jururawat biasa yang boleh menyambut kelahiran. Yang satu. Yang keduanya, kerajaan juga membanyakkan beasiswa untuk mana-mana yang berminat dan terutama yang wanita berminat untuk mengambil pelajaran dalam pakaran ONG. Tapi malahnya kandidat tak ramai. Pasal kalau kat
Di Malaysia sekarang, kita nak tahu bahawa kita betul-betul minat ke tak, kita buat entrance exam. Sehingga itu saja yang nak kata ni, tapi bila buat exam, fail. Satu masalahnya, bila fail, yang pas lelaki, so scholarship yang ada 50 setiap tahun, pas bagi ke lelaki. Jadi nampak tak tinggi juga. So, mana-mana anak-anak yang minat dengan ini, belajar betul-betul, luluskan entrance exam. Saya garanti kalau lulus exam 99.9% akan diambil untuk melakukan khusus pembinaan. Saja memang kalau tu tanya kenapa kita sediakan 50 orang je yang ada, tak cukup number, right? So kajian memang meningkatkan wanita sama ada bidan ke, okey, bidan jururawat lelaki tak dibenarkan. Tidak ada jururawat lelaki sekarang, tapi tak dibenarkan untuk buat bidan, only jururawat wanita. Okey, di samping pakar dalam pembidanan. Okey, untuk homework kan, homework ni dia ada baiknya juga, ada tak nafikan. Kerana dia orang tu bersalin dalam suasana yang dia biasa. Di rumah dia dihadiri oleh suami dia dan keluarga dia. Tapi yang pentingnya macam Ustaz sebut tadi, orang yang akan uruskan kehadiran tadi menyampaikan orang yang berpengetahuan, sama ada dia jururawat ataupun doktor. Tapi di Malaysia tak ada private midwife yang boleh kita bayar untuk pergi dengan alat-alat tu menyambut macam saya kata macam di Belanda. Tapi ada tadi gerakan daulah yang dari pembantu tu, tapi dia orang ni tak ada training untuk menyambut sebenarnya. Jadi yang tu masalahnya, dan dia ada agenda, kadang-kadang dia ada agenda sendiri yang sepatutnya dinasihatkan ibu tu ke hospital. Dia takut ada apa-apa di segi bayaran ke dia tak bawa ke hospital. Dia hanya mengakibatkan kematian. Right? Kalaulah kita betul-betul nak seorang penyambut kelahiran itu seorang wanita, saya nasihatkan bila dah rumah tangga dan nak mengandung, tak simpan duit. Kerana banyak pusat-pusat kelahiran yang boleh menyambutkan, dia terdiri pada wanita-wanita, pakar-pakar wanita. Okey. So kita tak perlu risau pada doktor lelaki. Kemarin kita dah pergi private hospital, tapi kena persediaan dengan duit lah. Tapi untuk yang pergi kat rumah dengan alat-alat macam Ustaz sebut tadi, masih belum ada di Malaysia. Dan itu ada mungkin akan perlu mendapat kelulusan Board of Midwifery. Pasal dia ada setengah-setengah ubat yang dia boleh guna, setengah ubat yang dia tak boleh guna. Soalan lain untuk Ustaz Syafiq? Terima kasih. Perubatan yang berdasarkan evidence, right? Episiotomi tidak sebenarnya membantu dari segi banyak hal lah. Jadi di Malaysia kita tidak wajibkan episiotomi digunakan kecuali untuk mengelakkan death. Sama ada dia primate ke ataupun ini. Kadang-kadang yang kita guna episiotomi kalau kita buat proses.
Pasal bila buat proses kena tarik tu, kita perlu ambil sepi. Ataupun kalau dah lama sangat, kita tengok lama sangat, kita lama sangat dan budak mana tak nak keluar, kita perlu buat sistem. Kalau tidak kita ada dua ikan. Saya sebenarnya dari ketiga. So cuma ya, bagi ibu yang ibu pertama gini, kita nak nasihatkan dia guna masaj, banyak masaj. Ini sendiri nak buat tak, suami nak buat, lah. Right? Bila masuk minggu ke-36, ke-7, dia start guna kering ke, ataupun lebih mudah guna minyak kelapa. Itu lembutkan, pasal itu adalah yang lambat. Kalau tidak, dia akan koyak. Masalah bila terkoyak, dia koyak ikut dia suka lah. Dia bila koyak, dia suka. Yang itulah kadang-kadang sampai tidak 3 ke 4 yang cukup. Kalau tak di-lighting dah baik, dia akan dan kebesaran najis dan bunyi. Right? Jadi, ya itu perlu. Itu kan kata nak menyalahkan stand. Dan satu lagi, kalau kita bersemi pada peringkat yang betul, maknanya dah menipis, dah koyak kita buat, dia tak pendarah banyak. Masalahnya kita belum mahir, kita dah, ini dah potong. Itu yang ini banyak. Okay? Jadi, timing pun juga penting. Dan masalah dengan stand ni, dengan koyakkan ni, kita nak jahit, dia susah sikit. Dia susah sikit. Jadi kalau clean cut tu, jahit kita senang. Itu je lah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Ahmad Fawaz, tahun 4. Dan soalan saya ditujukan kepada Prof. Berkaitan dengan perbincangan kita sebentar tadi tentang adanya satu garis, iaitu apa yang dinamakan sebagai ideal dan juga dinamakan sebagai realiti sekarang. Dan realiti sekarang, kekurangan dan idealnya adalah sangat berkait rapat dengan soalan yang dikemukakan oleh Saudara Syam tadi. Adakah visi kita sebenarnya adalah nak melahirkan 100% pakar wanita saja? Okay. Jadi soalan saya adalah stand kita terhadap gerakan-gerakan sebagai Amani semua kan. Sebab kita dulu kita berlegar tentang realiti, okey, kekurangan. Tapi dalam masa sama sebenarnya gerakan-gerakan ini seperti seolah-olah membuka satu ruang untuk kita menuju ke arah idealistik itu. Jadi stand kita, adakah kerajaan perlu sebenarnya menyumbang tenaga pakar untuk menyokong gerakan ini supaya idealistik itu dapat dicapai, ataupun kita banteras gerakan ini, kita sediakan program-program kerajaan saja? Dapat pribadi doktor macam mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ahwat ada? Tidak Ahwat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Fatin Ibrahim, tahun 3 perubatan. Soalan saya untuk doktor, seperti mana kita tahu, isu-isu yang timbul berkaitan dengan perubatan rata-rata kerana masyarakat kurang jelas dan kurang faham. Dan tugas kita yang faham ini adalah untuk mendidik dan membimbing mereka. Jadi, apakah cara-cara atau langkah yang perlu dilakukan oleh kami selaku pelajar untuk menyantuni masyarakat? Dan juga apakah harapan doktor kepada kami, para pelajar perubatan, kerana doktor juga seorang pensyarah kan. Jadi apakah harapan, mungkin dalam kesimpulan kot, tapi macam apakah harapan doktor kepada kami? Kira itu soalan saya kepada doktor. Soalan kepada Ustaz, saya tahu ini bukan yang ketak, tapi saya terfikir apakah hukum kalau seorang perempuan itu dia mengandung dan bayi dalam kandungan itu didapati kurang sempurna sifat. Jadi boleh ke tidak dia
menggugurkan. Terima kasih. Ada lagi tak? Bismillahirrahmanirrahim. Nama Nur Syafiqah Timah Maknum, tahun 1 kuliah perubatan. Saya ada satu soalan untuk Prof, satu soalan untuk Ustaz. Untuk Prof, gerakan sekarang yang kita baca. Jauh sikit. Jauh. Sekarang gerakan yang kita tengok, dia menggunakan istilah dula. Boleh tak doktor terangkan apa sebenarnya dula tu dan apa yang orang buat tu bertepatan tak dengan istilah dula yang sebenar? Dan untuk Ustaz, antara stand yang diorang guna untuk pertahankan diorang punya tindakan, ada satu statement tu kata Allah yang meletakkan dia bersama dengan pasien tu. Mesti ada tujuan kenapa Allah letak dengan pasien tu, dengan ibu tu. Dari sini macam mana ada orang menggunakan hujah agama, macam untuk macam ni kalau mampu dia orang cakap Allah yang menakdirkan mereka bersama dengan ibu tu waktu ibu tu bersalin. Kalau untuk anti vaksin dia orang kata Allah dah tetapkan dah imunisasi, kita tawakal je. Macam mana pandangan Ustaz? Okay. Terima kasih. Sekejap terus kita tanya. Lain macam-macam mana? Hadi? Boleh. Assalamualaikum. Boleh tanya lagi? Boleh, tanya ada masa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ada beberapa soalan. Pertama saya ajukan kepada Ustaz. Ini just macam soalan tidak tahu. Tapi kerana satu penyana boleh penyana dapat jawapan untuk soalan tidak ni kemungkinan dapat percakapan dalam macam mana nak handle masalah semua ni. Contohnya kalau anda berikan satu senario, anda membuat satu clinical punya praktis kat sini attachment dan belajar clinical dekat Mesir. Jadi keadaan kat Mesir ni doktor lelaki dan perempuan je ramai, tak macam Malaysia. Jadi pemilihan pesakit saya, contohnya saya dalam buat yang saya dalam keadaan yang mana tak ada perlu darurat. Saya dalam keadaan yang mana tak perlu darurat untuk saya memegang seorang wanita. Jadi saya kenapa saya perlu pegang wanita pada waktu itu hanyalah semata-mata untuk belajar. Contohnya saya kat situ hanyalah semata-mata untuk belajar cucuk darah, untuk mahirkan tentang cucuk darah dan perkara-perkara lain yang kemungkinan tersentuh wanita. Jadi dalam keadaan macam itu tidak ada darurat kerana
doktor atau nurse wanita dekat sini ramai, boleh takkan lagi saya, jadi adakah itu cukup untuk saya memilih pesakit wanita untuk teruskan hadaf saya untuk belajar? Adakah hadaf saya untuk belajar cukup untuk saya angkat hukum saya untuk haram pegang perempuan? Itu satu. Nombor dua, soalan untuk saya juga, anak saya pernah lihat, anak pernah lihat yang satu senario juga, soalan yang tidak yang simple. Ada seorang pakcik ni tak tua, dia umur 40 tahun je, dia duduk atas motor, lepas dia duduk je, dia tak gerak pun, duduk atas motor, lepas tu terjatuh. Dia terjatuh, lepas tu yang bersebelahan dengan pakcik tu adalah dua orang wanita. Dan dua orang wanita ni, dia serba salah nak tolong angkat pakcik ni. Pakcik ni nak bangun, tapi dia tak macam tak boleh bangun. Dia nak bangun tapi tak boleh bangun. Dia hulurkan tangan untuk cari siapa-siapa untuk bantu dia angkat bangun. Perempuan ni pandang pada semua orang sekeliling, masa tu dekat tempat public, dan semua orang sekeliling hanya tengok dan tak tolong pakcik tu untuk angkat. Maksudnya lelaki lah, termasuk anak boleh waktu sebab anak kecil dia. Jadi untuk wanita tu, adakah boleh dia untuk menyentuh lelaki tu untuk bantu dia angkat bangun? Sesimpel itu, tidak ada darurat. Lelaki tu, pakcik tu tak ada macam darah apa-apa, tidak tak cakap darurat apa-apa. Boleh tak wanita tu pemegang lelaki tu untuk bantu dia bangun semua itu? Nombor dua, adalah dan tiga dapat Malaysia panjang sikit. Kalau dipilihkan ni untuk dua-dua panel, untuk selamatkan bayi ataupun selamatkan ibu, mana satu yang lebih diutamakan? Seterusnya insyaAllah tak ada juga, insyaAllah ada lagi sambung nanti, insyaAllah. Assalamualaikum. Okey, terima kasih. Jadi setakat ini saja soalan. Sebenarnya kita teruskan dengan sesi menjawab daripada doktor dan ustaz. Saya cuba tengok mana yang saya ingat ni. Saya tanya. Right, yang pertama tindakan kerajaan Sumber Amani. Yang tindakan. Right, okey. Sebelum tu kerajaan sepatutnya membuat base yang sesuai. Dan sebagaimana yang saya maklum, kerajaan Kelantan bersedia berusaha untuk menubuhkan satu hospital private untuk private entity yang cuma dianggoti oleh semua wanita untuk kelahiran ibu mengandung, tapi masih belum tapi idea ni dah ada lah. Itu di segi kerajaan Kelantan. Di segi kerajaan Persekutuan belum ada yang kata nak buat khusus untuk wanita ini. Jadi mungkin kerana inilah gerakan Amani apa ni yang menular ini. Jadi sama ada kerajaan boleh ambil tindakan ke tak pulang kepada senario. Alright. Sekiranya berlaku kematian. Atau kematian ataupun keselatan lain yang selagi pesakit ni tidak report laporkan, jadi biasanya kerajaan ataupun persatuan perubatan tidak boleh ambil tindakan kerana dia kata dia ni adalah pertubuhan sukarela walaupun berbayar, dan dia dah ada clause dia, sebab apa berlaku bukan tanggungan dia, adalah pilihan anda. Dia dah lepas tangan macam clause disclaim dalam dia punya itu kan, apa-apa ada tanggung jawab sendiri. Saya cuma jadi peneman saja. Pasal itu pun dia di segi daulah ni ataupun Amani yang mula-mula asalnya sebagai peneman saja, peneman semasa kelahiran ataupun selepas bersalin. Satu dia panggil ini ada abdi wanita sebenarnya. Dia boleh disewa ataupun di masa mengandung, masa salin ataupun lepas salin. Jadi apa-apa berlaku ni, ini sebagai dia kata mature agreement between dia dengan pesakit. Jadi biasanya kerajaan atau persatuan kesihatan susah nak ambil tindakan, melainkan dia melalui lawyer di mana berlaku di Australia.
yang mana seorang yang kuat menyokong kelahiran di rumah, dia sendiri kuat menyokong dan dia mengambil daulah macam ni juga masa dia tersalin, tapi malangnya dia sendiri meninggal. Dalam kes ini dibawa ke mahkamah. Kematian dan ada laporan dan lawyer nak ambil kes dan bila jadi. Di segi nak hapuskan, dia kata ini adalah gerakan untuk membantu ibu tu salin saja. Itulah pasal di segi sama ada yang buat lebih pada itu dia dengan pesakit itu. Itu menjawab soalan itulah. Cara untuk meyakini masyarakat untuk bersalin di hospital atau mencari penyelia kelahiran yang bertauliah ni adalah tugasan semualah. Satunya dengan makluman yang kebaikan banyak hospital dan apa-apa yang perlu, apa yang masalah yang berlaku. Masalahnya dia kata kebanyakan salin tak masalah, betul. 80% tak ada masalah. Dia timur cuma yang 20%. Tapi kita tahu ibu tadi kan yang digolong pada 80% yang tak bermasalah ataupun 20% yang tak bermasalah. Jadi pendidikan kesihatan dan pemahaman ini perlu terus meneruslah. Okey. Sebagai pelajar adalah sesuatu yang sebagai ejen perubahan segi pemikiran masyarakat. Biasanya yang memerlukan atau yang lebih pada Hobbes ini ada yang terpelajar masalah yang graduate dari sebelah sini ataupun pada Amerika. Yang dia orang lihat yang saya pernah terima suratnya, satu ini adalah first plan dia. Pertama, saya tak ada diperiksakan oleh Osman lagi. Yang kedua, saya tak ada guntingan person ini. Saya tak ada ubat-ubat ini. So saya jawab kata kalau nak ini lebih senang, pergi ke private. Pasal kalau kat sini kita ada kecangan-kecangan yang mungkin kita tak boleh tunaikan. Bila kita setuju terima, apa-apa terjadi, kita dah break agreement. Kita boleh didakwa. So, ada banyak hospital yang pakai-pakainya perempuan, itu tak sini senang. Itu yang saya pada dia kalau tak datang, surat itu dia menandakan penangkal sama ada kita akan follow detail satu-satu. Tanda ubah ni, ubah ini. Kalau dia buku close kat situ kawan, tapi sekiranya mana apa yang disebut tadi perlu demi kebaikan saya dan anak saya, sedikitlah ini. Itu pun tak apa dah buku close tu. Kita boleh bertindak sewajarnya kalau timbul apa-apa masalah. Ini tak ada sign kat situ. Wujud tak cok. Dan daulah ni adalah kata Nak Amani tadi lah. Daulah sebenarnya adalah peneman masa bersalin ataupun membantu selepas bersalin. Right? Dia ada kebaikannya dari segi mengurangkan rasa kesakitan, ketenangan. Tapi kebanyakan hospital tak nak daulah ni berada di situ kerana kadang-kadang dia punya daripada kod dia cross the line. Kan? Patut dianya setakat ni saja dia boleh ini. Yang lain tu dari segi medical decision biar doktor yang ni. Tak ada jenis hak pun lain. Right? Itu daulah punya. Yang ketiga, isteri tak nak, isteri nak, suami nak. Yang ni yang masalahnya. Suami tak nak dengan doktor lelaki, tapi pasal reputasi doktor lelaki ni sangat bagus, isteri nak. Itulah rasanya lebih bincang kita tanda sebagai punca bercerai-berai antara kedua. Okey, biar ada bincang. Dan pasal kita boleh objek, kita
tak payahlah kita bersibukkan lain. Nanti kita sanggup juga menguruskan kelahiran dia, nanti bercerai lepas tu tak masalahnya. Okey, yang ketiga, Caesar section di Malaysia, CS di Indonesia. Okey, alhamdulillah kita ni masih terkawal lagi. Dia WHO kata kalau kadar kelahiran pembedahan lebih pada 15% itu adalah peringkat tinggi. Alhamdulillah kita habis tinggi pun dia pergi sampai 18-20 itu je. Sebiasa kita dah pulang pada musim lah juga. Rasa-rasa ni become fashionable. Become fashionable kerana setengah tu dia tak nak kerana biasa dia buat session on demand. Dah kebanyakannya daripada pegawai-pegawai yang berkelayakan ni, dia kata dia nak cuma 2 anak. So dia nak semua secara baik kerana kelahiran cara biasa dia ada risiko lain, dari segi ketahanan dia punya otot kencing dia, otot air dia dan otot paras dia. Jadi kalau untuk kerak, cara itu dia akan mengenduk. Jadi setengahnya dia tak nak, dia nak Caesar. Jadi Caesar dia semua gejala-gejala tadi hilang, lagipun dia kata dia nak 2 anak saja. So it become trend. Jadi trend pada setengah-setengah eksekutif wanita sekarang. Jadi dia pun dah umur, dia kata dah dekat 30 lebih dah, 38, dia kata dia nak Caesar on demand. Walaupun tidak biasa kita tak nak bagilah Caesar demand, tapi kalau kat private dia masih penting. Kalau hospital biasa kita tak buat Caesar on demand, kena ada indikasi dia kita bawa Caesar. Tapi kat private saya dulu punya pasal dia buat itu soalnya, ya. Dan seorang pengamal purukata yang tak mengikut ketika perbuatan dia. Okey. Sama ada selamat bayi ke ibu. Kita punya ini kita biasa terselamat ibu dulu. Kalau kita kes mana nak pilihan masa MJC, saya masuk macam MJC, biasa kita selamatkan ibu, kita lupakan anak dulu. Kalau kita boleh selamat ibu, kita semua niat nak selamat dua-dua, tapi kalau buat pilihan kita selamat ibu. Tapi kalau kes katanya ibu ni mengalami barah payudara, payudara yang tenat, dan dia mengandung. Kita tahu risiko dua-dua. Jadi bisa kita berbincang apa dia perlu kemahuan dia. Pasal kita punya itu adalah decision yang tu pada ibu. Kalau ibu kata dia dah hidup dah 38 tahun dah, dia kata, dan ini dah kes yang dia dah buat ketika dia mungkin kalau dia hidup pun lagi setahun ke lagi, biarlah kandungan ni hidup, biar-biarnya. Tapi biasanya kita akan cuba bawa kadar kelahiran tu, bayi tu hidup. Okey, kalau kita cuba bedah. Kalau terpaksa bedah awal, itu kurang pada sama ada itu perlu untuk selamatkan ibu datang. Kalau tidak, kita tunggu sampai bayi itu matang untuk dilahirkan, baru kita bedah. Kita fikirlah, dah ibu ni dah mungkin dalam setahun lagi yang hidup. Masalah itulah, kalau ibu tak ada, bayi tadi jadi nak beri yatim dah kan? Okey, itu buat. Itu masalah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa sallam. Soalan pertama pasal gugur janin. Kan? Yang pertama. Berkaitan dengan keguguran janin ataupun menggugurkan bayi kalau didapati izin cacat. Ulama dalam yang moden setelah mereka mengkaji, mereka terbagi kepada 2 pada bab menggugurkan. Pertama, dibenarkan pertama sekali tidak boleh langsung. Cacat pun tidak boleh. Kerana dia adalah manusia dan manusia tidak boleh dibunuh. Firman Allah SWT, wala taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq.
dan janganlah kamu bunuh mana-mana manusia itu melainkan dengan apa yang dibenarkan oleh Islam seperti qisas. Ulama khilaf ketika mana masih dalam keadaan janin, kemudian nak digugurkan, faham tak? Sama ada bersebab atau tidak bersebab. Terbagi kepada dua pada yang membolehkan. Pertama, boleh dibenarkan pada kurang daripada 40 hari ataupun 40 hari ke bawah. Maknanya seorang tu dah tahu, saya pregnant, tapi dia nak gugurkan. Dia nak gugurkan. Maka apalah digugurkan, maka menyatakan ia boleh. Pertamanya kerana dia tidak terbentuk sebagai satu manusia, embrio lagi. Yang keduanya tidak lagi ditentukan roh. Yang kedua, ulama menyatakan tidak boleh lebih daripada 120 hari. Inilah yang paling rasanya paling ringan sekali. Dia kata tidak boleh lebih. Maknanya kalau 120 hari kita buat cek, kita dapati ada masalah, tidak boleh dibunuh dan digugurkan bayi itu. Hukumnya adalah haram seperti membunuh manusia. Bahkan boleh dikenakan hukuman qisas kerana dia adalah manusia. Boleh dibalas bunuh kerana dia adalah manusia. 120 hari ke bawah. Jadi Ustaz, kalau dah 3 bulan, dah 4 bulan, cek tengok anak-anak sakit, maka terimalah dia. Terima dia, buat. Kerana itu ketapat Allah dan kepadanya ada hikmah yang begitu banyak, mungkin memberikan pahala dan sebagainya. Kita tahu. Kita menghukum pada itu. Tetapi apa yang akan datang setelah itu, Allah yang lebih mengetahui. Kerana perbuatan Allah SWT di antara hikmah dan kurniaan. Kalau tidak ada kurniaan, dia adalah hikmah yang kita tidak mengetahui. Tidak ada unsur daripada Allah SWT yang namanya zalim, tidak ada. Perbuatan Allah SWT di antara hikmah dan kurniaan. Okey. Soalan kedua, Ustaz, ada yang menyatakan bersalin dekat rumah ini takdir Allah. Naik harga minyak, takdir Allah juga. Takdir Allah. Kena cukai pun takdir Allah juga. Satu lagi Biasa di rumah takdir Allah. Satu lagi dia vaksin dia, vaksin kerana anak dia kemana pun dari Allah. Pertama sekali, jawapan kita adalah semua yang berlaku, yang telah berlaku, semuanya dalam takdir Allah. Semuanya dalam takdir Allah. Persoalannya kita tanya, sebelum kita buat, kita tahu tak apa yang Allah takdirkan untuk kita? Tahu tak? Faham tak? Sebelum lahir, kita tahu tak apa yang Allah takdirkan? Tak tahu kan? Maka kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, allazina yastami'un fabashshir ibad allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Kita tak tahu apa yang Allah tentukan akan datang. Yang dah lepas itu takdir. Yang akan datang, mana nak kira tak? Allah menyatakan ambil yang paling terbaik. Kita di seorang jemaah kita memiliki usaha. Tetapi usaha kita memberikan kesan kepada perbuatan itu. Tetapi kita diperintahkan untuk usaha. Dan usaha itu disuruh untuk buat yang terbaik. Contohnya ada pilihan. Di rumah kalau ada risiko, kalau tak ada risiko tak apa. Ataupun di hospital yang lebih kurang risikonya lebih rendah. Maka kita disuruh untuk mengambil yang paling baik. Apapun yang berlaku selepas itu, kita telah pun buat sebagai seorang manusia mengambil yang paling baik. Hasilnya adalah ditentukan oleh Allah. Keimanan ataupun vaksin begitu juga. Persoalan satu kita tanyakan kepada dia. Bila awak naik ke Lauh Mahfuz, tahu takdir Allah itu kan? Faham? Itu soalan dia. Awak tu bila awak Mi'raj. Bila awak Mi'raj dan awak tahu apa yang Allah takdirkan. Itu soalannya. Datang seorang kepada Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mencuri atau memberi zina. Dia kata ini Allah takdirkan. Sayyidina Umar ambil pukul dulu kepala dia. Dia kata pukul kepala dia. Ataupun dia minum arak daripada 40 dinaikkan 80. Gandaan itu adalah kerana dia berdusta terhadap Allah. Dia kata bila masa kamu tahu apa yang Allah takkan. Kita mengetahui ketetapan Tuhan setelah ianya berlalu, berlepas. Apa yang belum dan akan berlaku semuanya kita tahu. Dan kita kena buat sebagai seorang makhluk dan sebagai seorang hamba. Iaitu patuh kepada arah syariat. Dan Tuhan menyatakan, Allah SWT menyatakan, allazina yastami'una al-qawla, mereka yang mendengar nasihat ataupun kata-kata, fayattabi'una ahsana, dan mengikut yang paling terbaik. Maka kita memilih yang paling terbaik. Atas perkiraan dan ilmu yang kita ada. Okey, itu soalan yang kedua. Jadi persoalan ini takdir, kita kata memang yang berlalu semua takdir Allah, kita tidak ada kuasa. Tetapi persoalannya bila masa kita tahu, kita akan ditakdirkan berada di rumah. Tak tahu. Kalau dia kata tahu, itu berdustaan terhadap Allah SWT. Nabi SAW sendiri tidak mengetahui perkara akan datang berlaku melainkan apa yang Allah ajar saja.
Allah hakamkan dalam Al-Quran, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair. Kalau aku tahu benda yang baik, tentu aku telah banyak melakukan banyak benda dan boleh menolak mudarat. Tapi tidak, Nabi sakit. Nabi ditimpa musibah kerana tidak mengetahui benda yang baik. Apatah lagi kita? Jadi itu jawapan untuk yang kedua. Satu, dua. Yang ketiga, sebelum angkat, cucuk dulu, kan? Cucuk. Anda sebenarnya tak jelas sangat sebab suara kurang jelas. Cuma apa yang anda faham, saya bukan HO, tetapi saya cuma nak belajar cucuk tu. Maka saya pergi kepada pesakit perempuan untuk belajar. Faham tak? Pertama, saya kalah pembelajaran yang sama. Ada lelaki dan perempuan, tapi sama keperluannya. Maka pergilah kepada lelaki. Cucuk kepada yang lelaki. Anda yang tidak ada ataupun memang perempuan dia ada special sikit yang perlu diketahui lebih, maka boleh pergi perempuan atas dasar yang namanya belajar. Faham? Namanya belajar. Faham tak? Baik. Yang ketiga, yang keempat, tak faham sangat juga. Tapi yang apa faham, naik motor kemudian terjatuh. Betul? Pakcik terjatuh, kemudian ada seorang perempuan dia nak angkat. Tapi ada saya juga. Macam mana? Anda tak faham sebenarnya. Saya ada. Pakcik tu jatuh, kemudian ada seorang perempuan nak tolong angkat. Betul ke soalan itu? Mudah kata begini lah. Itu tak apa, tak faham soalan tu tak apa. Pertama sekali, faham kita faham soalan tu tak menambah keimanan. Soalan pertama. Yang keduanya tak akan ditanya di akhirat. Jadi anda akan bagi jawapan dia, iaitu apa? Andai memerlukan kepada sentuhan yang memerlukan, dinamakan diperlukan, maka dibenarkan oleh syariat. Bahkan menyentuh itu adalah khilaf pada mazhab. Andai kamu memegang pada mazhab Syafi'i, iaitu menyentuh al-haram, maka di sana ada mazhab Maliki yang menyatakan menyentuh tanpa syahwat adalah dibolehkan. Nak sentuh pakcik, nak tolong angkat, akan bersyahwat pertama sekali. Akan bersyahwat pertama sekali. Bahkan ada di sana syahwat tidak membatalkan wudu. Jadi boleh. Nak tolong dia angkat, boleh. Apatah lagi bersebab, tolong angkat, bersebab maka dibenarkan syar'an. Faham tak? Okey. Soalan yang terakhir yang Prof telah menjawab, iaitu nak selamatkan bayi ke anak itu dari sudut undang-undang kedokteran disamakan. Anda bagi jawapan begini. Doktor pula. Ibu ke anak? Bagi seorang suami, kalau diselamatkan anak, dia akan kahwin lagi. Cuma kalau tak kahwin lagi, kalau diselamatkan ibu boleh melahirkan anak lagi. Faham? Baik. Tak apa, syarat menyatakan bagaimana. Syarat menyatakan pertamanya kena selamatkan dulu macam Rasul. Iaitu setiap manusia nyawa kena diselamatkan. Itu asas. Cuma andai berlaku pertembungan di antara dua tadi, maka tengok, kalau berlaku doktor kata ini ada di antara dua. Kalau kita selamatkan anak, ibu meninggal. Kalau kita selamatkan ibu, anak meninggal. Maka ambil yang mana? Bukan ikut suami. Jawapannya adalah menyelamatkan ibu. Kaedah syarak menyatakan al-yaqin la yuzalu bisyakki. Pertama sekali, yakin tak kalau anak itu tidak diselamatkan ataupun bermasalah? Yakin tak yang ibu akan hidup? Kalau yakin, maka wajib hukumnya, bukan wajib, dibenarkan untuk anak tak bersamakan tapi ibu selamat. Kerana apa? Hidupnya ibu telah pun yakin, dia pun hidup. Dekat atas katil tu, hidup kan? Hidupnya dia adalah satu yang yakin. Hidupnya anak yang bakal keluar belum tentu lagi, betul? Atas kajian doktor. Maka syak berlaku pada kelahiran anak, tetapi yakin berlaku pada hidupnya ibu. Maka al-yakin, yakin iaitu hidupnya ibu, takkan boleh ditolak dengan syaknya kehidupan anak tadi. Okay. Andai yakin anak boleh dikeluarkan, tetapi ibu mungkin akan mati. Maknanya kalau keluar je anak hidup, ibu akan mati. Ini hukum yang terbaliknya. Mati memang yakin akan mati. Tetapi kalau ihtimal dulu, mungkin hidup, mungkin tidak, maka dahulukan kehidupan ibu. Ibu kepada bayi tadi. Ibu boleh melahirkan anak lagi. Baik. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Kalau ada kesalahan ataupun apa, itu adalah kelemahan daripada anda sendiri. Jadi itu sedikit sebanyaklah apa yang anda boleh sebut. Wallahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi alhamdulillah akhirnya telah selesai sesi Q&A, dan dengan berakhirnya sesi Q&A maka berakhir juga forum kita pada malam ini. Kita ada konklusi tapi tak sempat nampak menggunakan masa nak habis. Jadi insyaAllah sedikit konklusi dari saya kita. Okey, baik. Konklusinya dia tak sekompleks mana tapi mudahlah. Kalau pada tempat saya sendiri, saya sangat menggalakkan orang-orang yang mencuburi bidang ini dalam mengadakan akhwat sendiri, sebab pada saya mereka ni mempunyai IQ dan intelijensi yang tinggi. Mereka memang pandai. Mereka dapat menghafal, memang pandai, mereka faham, mereka memang hebat. Dan mungkin dari segi kekurangan mereka mungkin dari segi physically unfit. Sebab pengalaman saya sendiri, bila masuk OR, operation hysterectomy, nak buka abdomen tu tidak 15 minit. Belum masuk lagi nak koyak dalam tidak setengah jam. Saya lelaki, saya sendiri dah ketal betul lah. Okey, baru nak buka abdomen, nak buang hysterectomy semua dan sebagainya. Dan akhirnya benda ni memang memerlukan tenaga tinggi dan physically yang fit lah. Tapi dari segi intelligent dan dari segi kepintaran, awak lebih hebat lah. Dan itu adalah antara sarangan saya sebagai salah satu motivasi untuk kalian teruskan dalam PNG. Dan untuk para lelaki juga yang akan menjadi suami-suami boleh teruskan beri saranan, beri motivasi kepada bakal-bakal kalian. Semoga terus dapat harmoni lah, tidak ada bias ataupun tidak ada kekurangan dalam menjadi. Dan akhirnya kita selaku pelajar medical kena ambil cakap dengan isu-isu semasa. Apakah perkara-perkara yang terbaru, statistik, sebab benda ini semua ada jadi hujah. Dan mereka kalau kita berhadapan dengan golongan-golongan yang pro-Convert, mereka hujah orang solid. Mereka menggunakan statistik, mereka menggunakan hujah agama. Tapi kalau sampai kita tak ada hujah, jadi nampaklah itu punya kekurangan. Jadi poin di sini, banyakkan baca, cakap ni serius masa, dan don't give up. Sebab once masuk UNG ni, seperti yang saya cakap tadi dan doktor dan ustaz cakap, komitmen tinggi dan memerlukan daya ataupun memerlukan effort yang tinggi lah untuk kita sukses dalam bidang, insyaAllah. Jadi saya rasa itu je. Konklusinya tak seberapa dari saya. Segala kekurangan saya minta maaf, dan insyaAllah doakan kami pelajar-pelajar tahun 5 Ujian dan exam Sabtu ini. Jadi semoga kalian semua dapat menolong kami dan teruskan belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.